Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah hari ini masih lagi dapat kita teruskan PDPR Matematik tahun 1. Untuk hari ini masih lagi dalam topik tambah, operasi tambah yang terakhir. Nah, kelas yang seterusnya nanti kita nak belajar tajuk baru dah. Jadi untuk topik hari ini kita akan belajar macam mana kita nak tambah lagi kalau soalan dia kosong di tengah. Okey, macam mana kita nak jawab? Baiklah, apa yang cikgu masukkan dengan tempat kosong di tengah yang perlu kita cari? Okey, jom kita tengok. Sebelum ni, minggu lepas kita belajar, kita cari tempat kosong, jawapan untuk tempat kosong contohnya macam ni berada di belakang. Tetapi pada hari ini, tempat kosongnya berada di tengah macam yang ini. Okey, sebenarnya kita dah pernah buat dah sebelum ni dalam tajuk tambah mudah. Okey, ada juga tambah mudah, soalannya tempat kosong berada di tengah. Tetapi yang ini sedikit berbeza sebab kita menggunakan nombor yang lebih besar. Yang melibatkan pengumpulan semula. Jadi macam mana kita nak tambah, macam mana kita nak cari jawapan tempat kosong di tengah yang melibatkan nombor yang sangat banyak. Okey, jom kita belajar sama-sama. Baiklah, jom kita tengok terus kepada soalan tanpa membuang masa lagi. Okey, tempat kosong di tengah. Maksudnya tempat kosong di tengah ni, dia duduk di tengah ni Okey, ayat matematik yang diberi adalah 38 tambah tempat kosong sama dengan 63. Jadi jom kita cari jawapan di tengah tersebut. Okey, mula-mula sekali macam yang sebelum ni kita dah belajar, masukkan ayat matematik ini ke dalam bentuk lazim, masukkan ke dalam nilai tempat masing-masing. Okey, jom kita masukkan sama-sama. Nombor yang pertama adalah 38 tambah, okey, 38 kita dah tulis, tambah pun dah tulis, kemudian tuliskan tempat kosong yang diminta. Jadi kita buat kotak kosong kat sini, tempat kosong. Kemudian jawapan dia dah bagi kan? Kita tulis jawapan sebab dia dah bagi jawapan di bawah tu 63. Okey, jadi sekarang kita nak cari jawapan di tengah-tengah ini. Macam mana kita nak cari? Ingat tak cikgu pernah cakap kalau tambah jumlah dia mestilah semakin banyak. Okey, 2 tambah 2, jawapan dia 4. 2 tambah 3, jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jawapan dia mestilah semakin banyak, kecuali kalau kita tambah dengan sifar, akan dapat balik nombor tersebut. Okey, kalau kita tambah sifar, kita akan dapat balik jawapan tersebut, nombor tersebut. Dan tak mungkin jawapan tu lebih sedikit daripada nombor tu. Itu kalau tambah sifar. Tapi kalau tambah dengan nombor lain, kalau tambah mestilah jawapan dia, nombor dia semakin banyak. Tapi cuba kita tengok dekat bahagian sar ni. Kenapa kita tengok bahagian sar? Sebab bila kita tambah, kita kena tengok pada bahagian sar dahulu kan. Jadi cuba kita tengok pada bahagian sar. 8 tambah apa? Jawapannya adalah 3. Tadi cikgu cakap kalau tambah jawapan mesti semakin banyak. Tapi pelik, kenapa 8 tambah apa-apa ni akan jadi 3 je? Kalau 8 tambah 1, 9. 8 tambah 2, jadi 10. Kenapa sini 3? Sebab sebabnya adalah nilai di sini bukan 3. Nilai dia di sini sebenarnya adalah nilai 13. Sebenarnya nilai kat situ adalah nilai 13, tetapi dia tulis 3 je kat situ. Sebab nombor 1 ni dia bawa pergi ke sebelah, rumah sebelah. Boleh ingat? Boleh faham? Okey, cikgu ulang semula. Okey, kalau hasil tambah mesti lebih besar. Okey, apa tambah apa mesti jadi nombor yang besar. Okey, 8 tambah apa, jawapan dia 3. Ni macam semakin sedikit. Kalau 8 tambah 1, 9 kan? Macam mana tu? Jadi sebabnya adalah nombor 3 ni di belakang dia saja, di rumah sar ni diletak satu nombor je kan. Sebenarnya nombor di sini adalah 13. Tapi kita tak nampak nombor 1 tu. Kenapa? Sebab dia telah dipinjamkan, dikumpulkan, diletakkan di rumah puluh. Sorry, tadi cikgu sebut pinjam kan. Bukan, dia dikumpulkan dan diletakkan pada rumah pu. Yang mana
Nombor 1 tu akan jadi kecil nombor 1 kat sini. Jadi kita tak akan nampak lah nombor 1 tu dekat sini. Boleh faham? Jadi maksudnya di sini pada bahagian SAR, nombor 8 ni 8 tambah apa nombor? Jawapannya adalah 13. Okey, 8 tambah apa? Jawapannya adalah 13. Kita tarik ni, 1 ni datang duduk sini ni. 1 ni sebenarnya kat sini Okey. Okey, jadi kita nak bagi nampak sikit nombor ni. Okey, jom cikgu tarik nombor 1 dan 3 ke sini. Jadilah 13. Jadi pada bahagian SAR ni, maksudnya soalan dia 8 tambah apakah? Jawapannya adalah 13. Cikgu keluarkan pada rumah SAR tu jadi ayat matematiknya. 8 tambah apakah? Jawapan dia adalah 13. Jadi kita boleh kira. Okey, kita kira guna lidi lah, senang 8 kita kira sampai dapat 13. Okey, 8 lepas 8, selepas 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada berapa lidi yang telah kita cakap kira tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan kat tengah ni 5. Jadi masuk sini 5. Okey, 8 tambah 5 jawapannya adalah 13. Boleh juga kita recheck. Kita semak balik, kita guna jari. 8 di kepala tambah 5 di jari. Betul tak jawapan dia 13? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi betul lah jawapan kat tengah tu 5. Okay, dah siap dah bahagian SAR. Kita selesaikan pula pada bahagian puluh. Okay, pada bahagian puluh kita tengok ada nombor 1 kecil, nombor 3. Kemudian jawapan dia adalah 6. Jadi 1 tambah 3 jawapan dia adalah 4. 1 tambah 3 jawapan dia 4. Jadi 4 tambah berapa? Jawapannya adalah 6. Betul lah soalan ni. 4 tambah apa? Jawapan dia adalah 6. 4 tambah berapa? Jawapan dia 6. 6 tu lagi besar daripada soalan 4 tadi kan. Jadi betul. 4 tambah berapa jadi 6? 5, 6. 2 lagi 4 tambah berapa jadi 6? Jadi kita kira 4, 5, 6. Kita ada 2. Jadi jawapan kat sini 2. Jadi jawapannya di tengah itu adalah 25. Okey? Okey, jom sekarang kita teruskan. Buka buku latihan matematik jilid 1 muka surat 86. Okey, dalam muka surat 86 ni ada aktiviti 4 dia cakap. Ada 2 soalan, soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 tu biarkan dahulu, kita nak buat soalan 2. Okey, fokuskan pada soalan 2 seperti yang terdapat pada skrin kamu Okey, jadi jom kita selesaikan. Kita tengok dulu, lengkapkan huruf A dahulu Soalan ni dia dah buat dah dekat awak bentuk lazim. Okey, soalan huruf A 38 tambah 30 berapa? Jawapannya adalah 73. Okey, dalam bentuk lazim ni dia tak buat pembahagi rumah pu dan sa. Jadi cikgu nak kamu buat. Okey, buat supaya senang. Kita nak masukkan nombor ke nak kumpul semula nombor pun senang. Okey, supaya kita tak salah masuk nombor kat rumah yang salah. Okey, cikgu suka tegaskan supaya kamu setiap kali nak buat bentuk lazim, tulis pu dan sa tu. Jangan malas, tulis untuk kebaikan kamu. Okey, jadi kat sini cikgu buat dengan warna merah ni. Okey, kita buat, kita tulis pu dan sa. Pu, sa. Okey. Jadi jom kita dah boleh kira. Bila kita nak kira, kalau tambah, cikgu cakap kira bahagian sa dahulu. Kita kira pada bahagian sa. Jadi kita tengok 8 tambah apakah? Jawapannya adalah 3. Tadi cikgu dah bagi tahu awak, kalau tambah jawapan dia mesti lagi banyak, semakin banyak semakin banyak. Tapi ini 8 tambah apa-apa, jawapan dia macam sikit kat bawah ni 3 kan. Ingat maksudnya di sini berlaku pengumpulan semula. Jadi nombor 3 kat sini ni bukan nombor 3 sebenarnya jawapan dia. 8 tambah apa ni bukan jawapan dia 3. Sebenarnya jawapan dia adalah 13 di sini Tapi 13 nombor 1 ni dia dah dibawa ke rumah
Pu. Jadi kita tulis kat sini. 1 ni dah dibawa ke rumah Pu. Sebab tu nombor 1 kat bawah ni tak ada. Tinggal nombor 3 je kat rumah Sa. Okey. Kalau kita nak nampak lebih jelas, kita keluarkan nombor 1 ni ke sini, 3 ke sini. Jadi dapat 13. Okey. Jadi 8 tambah apa sama dengan 13. Guna lidi pun boleh. Okey, kita kira lidi sampai kita dapat jawapan 13. Okey. Jom kira sama dengan cikgu. Okey, 8 9 10 11 12 13. Jadi ada berapa lidi kat situ? 1 2 3 4 5. Jadi jawapan kat sini adalah 5. Okey? Ni kita tulis kat sini 8 tambah 5, jawapannya adalah 13. Okey, tapi kita tulis 3 je kat bawah ni sebab dalam satu rumah tak boleh ada 2 nombor. Jadi 1 ni kita masuk pada rumah Pu. Okey, pada rumah Sa tadi kita dah selesai siapkan jawapan. So kita tengok pula pada bahagian rumah Pu. Di bawah ni dia dah bagi dah jawapan. Kita boleh check balik. 1 tambah 3 tambah 3, jawapan dia betul tak 7? 1 tambah 3, 1 tambah 3, jawapannya adalah 4. 4 tambah 3, jawapannya ada berapa? 4 tambah 3, 1 2 3. Okey, berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi betul lah jawapan kita tu. 5 kat sini tu betul lah. Okey, jom kita tengok pula pada huruf B. Huruf B ni soalan dia lain sikit sebab kotak kosongnya di atas pula. Tapi tak apa, sama je sebenarnya cara nak kira dia. Okey, macam biasa jangan lupa buat garis Pu dan Sa. Okey, kemudian tulis Pu Sa. Tulis, jangan tak tulis. Okey, tadi lepas kita dah buat garisan rumah Pu dan Sa, jom kita tengok pada bahagian Sa dulu. Nak tambah mesti tambah pada bahagian Sa dahulu. Jadi pada bahagian Sa dia dah masuk dah nombor semua. 9 tambah 5, jawapannya 4. Macam pelik. Tadi cikgu cakap kalau tambah mesti jawapan dia semakin besar. Jadi 9 tambah 5, sepatutnya jawapan dia semakin besar, bukan semakin kecil, 4 kan. Jadi sebabnya adalah sebenarnya ni bukan 4. Dekat sini jawapannya yang sebenar adalah 14. Tapi kita tak tulis 1 kat situ. Ke mana 1 tu sebenarnya? 1 tu ada pada rumah Pu. Jadi kita tulis kecil 1 kat rumah Pu. Okey, selesai dah kita tengok pada bahagian Sa. So sekarang kita tengok pula pada bahagian Pu tadi. Pada bahagian Pu ada 1 kecil. Kemudian nombor yang besar kat sini kita tak tahu apa. Yang itu yang kita kena cari. Tambah 2. Jawapannya adalah 5. Jadi kita dah ada nombor 1. 1 kecil tambah 2. 1 kecil tambah 2, jawapan dia 3. 1 tambah 2, jawapan dia adalah 3. Tapi tak cukup lagi sebab jawapan minta 5. Tadi kita dah ada 3 kan? 1 tambah 2, 3. Jadi berapa lagi nombor yang kita perlukan untuk dapatkan jawapan 5? Jadi jom kita kira sampai kita dapat 5. So kita buat lidi. 3, 4, 5. Ada berapa lidi? 1, 2. Jadi jawapan kat sini nombor besarnya adalah 2. Okey, jadi 29 tambah 25, jawapannya adalah 54. Okey, kita tengok pada soalan huruf C pula. Okey, jangan lupa buat garis nilai rumah Pu dan Sa. Okey, buat jangan malas. Buat supaya kita senang nak nampak rumah Pu, rumah Sa. Okey, jom sekarang dah boleh nak tambah. Kita tengok soalan huruf C. 17 tambah apa jawapan kat sini? Sama dengan 44. Jadi jom kita tengok dulu pada rumah Sa. 7 tambah 7. 7 tambah 7, jawapan dia 4. Mustahil jawapan dia 4. Hasil tambah mestilah lebih besar daripada jawapan dia kan. So maksudnya di sini 7 tambah 7 ni, jawapan sebenarnya di sini adalah 14. Tetapi nombor 1 ni tak ada dekat rumah Sa. Sebab dalam rumah Sa sepatutnya dalam satu rumah ada satu nombor saja. Nombor 1 ni dibawa ke rumah Pulo. Jadi kita tulis 1 kecil kat atas tu. Okey, dah selesai tengok pada bahagian Sa. Jom kita tengok pada bahagian rumah Pulo. Dalam rumah Pulo ada 1 kecil dan 1 besar. 1 tambah 1 tambah nombor apa lagi kat sini kita tak tahu. Jawapan dia 4. Jadi 1
tambah 1. 1 tambah 1 jawapannya adalah 2. 2 tambah apa akan jadi 4. Jadi jom kita kira 2 tambah apa jadi 4? 2, 3, 4. Ada berapa jari ni? 2. Jadi kat sini jawapannya adalah 2. Okey. Dapat siap dah huruf C. Baiklah, boleh kita teruskan lagi ke dah mengantuk. Kalau mengantuk, pause dulu video ni, kemudian pergi cuci muka, cuci mata sikit, minum air, masak supaya kita lebih boleh lebih fokus lepas ni lepas dah minum air, cuci muka, sambung play balik video ni Okey, jom cikgu sambung pada huruf D pula. Pada huruf D ni ada 2 tempat kosong, atas satu, bawah satu. Jangan takut, jangan risau, jangan gusar. Okey, sama je cara nak jawabnya macam tadi. Kita selesaikan dulu satu-satu. Mula dengan rumah sa, kemudian kita selesai pada rumah puluh pula. Yang penting jangan lupa buat ni jangan lupa buat apa ni? Ni pembahagi rumah pu dan sa. Tulis pu sa supaya apa? Supaya kita tidak tersalah masukkan jawapan ke rumah lain. Okey, jom kita tengok pada rumah sa. Okey, petak kosong yang perlu kita isi tambah 2, jawapannya adalah sifar. Apa tambah 2? Jawapan dia sifar. Okey, mustahil lah jawapan dia sifar kat sini, sebab kalau tambah jawapan dia mestilah semakin banyak. Maksudnya sini tambah 2 mestilah semakin besar daripada 2 jawapan dia, ataupun jawapan dia 2 sahaja. Jadi maksudnya di sini jawapan sebenar pada sifar ni sebenarnya adalah 10. Tetapi kita tulis sifar je kat rumah sa. Nombor 1 ni kita tulis pada nombor 2 atas tu. Pada rumah pu kat situ. Jadi kita nak kena cari apakah nombor di sini tambah dengan 2 yang hasilnya akan jadi 10. Apa tambah 2? Jawapannya adalah 10. Jadi nombor 2 dia dah bagi, kita nak cari nombor yang seterusnya untuk dapat jawapan 10. Jadi kita tambah, kita kira sampai kita dapat jawapan 10. Saya guna lidi lah, senang awak tengok Kita dah ada 2. Lepas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kira berapa lidi dekat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kat sini jawapan dia adalah 8. 8 tambah 2 jawapan dia 10. Betul tak 8 tambah 2 jawapan dia 10? Boleh kita cek balik. 8 di kepala, 2 di jari. 8, 9, 10. Jadi betul lah jawapan kita tu. Okey, kita tengok pula pada bahagian rumah pu. Sa tadi dah settle, dah siap dah. Kita tengok pada rumah pu pula. Okey, pada rumah pu ada satu kecil, ada nombor 2 tambah petak kosong yang perlu kita cari, dan hasil jawapan tambah ini adalah 6. Okey, jadi kita tengok 1 tambah 2. 1 tambah 2 jawapannya adalah 3. Jadi 3 tambah apa akan dapat jawapan 6? Senang je soalan ni kan. 3 tambah apa dapat jawapan 6? 3, 4, 5, 6. Tadi 3. 3 tambah 3 jawapannya adalah 6. Okey, nombor 1 kecil kat atas ni kita kena kira juga kalau tak salah jawapan kita Okey, seterusnya jom kita tengok huruf I. Okey, huruf I jangan lupa buat garisan. Bahagi rumah pu dan sa. Tulis pu sa. Okey. Kemudian kita tengok rumah sa dahulu. Pada rumah sa ada nombor 1 tambah apa? Jawapannya adalah sifar. 1 tambah apa jawapan sifar? Kalau tambah cikgu cakap jawapan yang mesti lagi besar. Jadi maksudnya di sini ini bukan nombor sifar. Sebenarnya nombor kat sini ni adalah nombor 10. Tetapi dia letakkan nombor sifar sahaja sebab dalam satu nilai tempat kena ada satu nombor sahaja. Jadi 1 ni letak di mana? 1 ni kita letak di rumah puluh. Jadi 1 kecil di atas ni. Okey. Jadi kita tengok 1 tambah apa? Jawapan dia adalah 10. Okey, jom kita kira guna lidi dulu. Okey, 1 kira sampai 10, sampai dapat jawapan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lidi. Maksudnya di sini 9. Okey. Pada bahagian sa kita dah siap. 1 tambah 9 jawapan dia 10. Betul lah. Okey. Kemudian tengok pada rumah Pu. Okey. Ada nombor 1 kecil. Nombor besar kita tak tahu. Yang itu yang kita kena cari. Kemudian tambah 2. Jawapannya adalah 8. Jadi nak cari jawapan kat sini ni apa? Jadi kita tambah dulu nombor yang dah ada kat situ. 1 tambah 2. 1 tambah 2 jawapannya adalah 3. Okey. 3 tambah apa? Jawapannya adalah 8. Jadi 3 kita cari sampai dapat 8. 1 tambah 2 3. 3 tak siap lagi. Jawapan dia 8 kan? Jadi 3 4 5 6 7 8. Okey, kira ada berapa lidi kat situ? 1 2 3 4 5. Jadi 5 lah nombor di sini. Okey. Huruf F. Cikgu nak kamu cuba buat sendiri berdasarkan contoh yang cikgu telah buat. Cikgu dah bagi 5 contoh. Jadi huruf F ni cuba buat sendiri. Itu je tugasan pada hari ini. Kemudian turn inkan tugasan ni ke dalam DC untuk cikgu tanda ambil kehadiran kamu. Okey? Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Semoga berjaya, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.